Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada guru-guru rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Arsyad bin Zainuddin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Mukah dan pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Pahlawan Kebanggaanku. Objektif kajian ini ialah untuk menyatakan tokoh dan sebab penentangan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing, menghuraikan peristiwa penentangan, menghuraikan kesan dan pengajaran terhadap peristiwa penentangan. Ini adalah antara pahlawan tempatan yang terdapat di dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, Dul Said. Yang kedua, Sharif Mazahur. Yang ketiga, Yang Tuan Antah. Yang keempat, Haji Abdul Rahman Limbong. Yang kelima, Antonom. Yang keenam, Rentap. Yang ketujuh, Tok Janggut. Yang ke-8, Datuk Maharaja Lela. Yang ke-9, Mat Saleh. Yang ke-10, Datuk Bahaman. Mari kita perhatikan penentangan tokoh-tokoh tersebut satu demi satu. Yang pertama, penentangan Tok Janggut. Sebab penentangan beliau, pengenalan cukai dan peraturan tanah baru yang membebankan. Peristiwa penentangannya pada 1915, beliau melancarkan serangan ke atas Pasir Putih. British telah menyerang kubu Tok Janggut di Kampung Saring. Beliau terkorban dalam pertempuran itu. Seterusnya, sebab penentangan Haji Abdul Rahman Limbong pula adalah penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas. Peraturan Tanah Baru dan PAS Kebenaran menjalankan aktiviti pertanian yang membebankan. Peristiwa penentangan ini bermula pada tahun 1922. Beliau menjadi peguam membela nasib petani di Kuala Telemang. British mengancam kenakan tindakan undang-undang kepada yang enggan membayar cukai. Jadi para petani sangat marah dan menduduki balai polis dan bangunan kerajaan di Kuala Berang. British melancarkan serangan dan Haji Abdul Rahman Limbong tewas dan dijatuhi hukuman buang negeri ke Mekah. Mari kita lihat pula penentangan oleh Rentap. Sebab penentangannya, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Penempatan orang Iban juga dihapuskan oleh James Brooke. Peristiwa penentangan beliau, James Brooke telah membina kubu di Nangga Sekerang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke. Rentap membina kubu di Bukit Sadok dan mendapat sokongan ramai pahlawan Iban. Pertempuran sengit berlaku antara Rentap dan James Brooke di Bukit Sadok. Rentap berundur ke Sungai Entabai dan tidak dapat dikesan selepas itu. Seterusnya, penentangan Datuk Maharaja Lela. Apakah sebab penentangannya? Yang pertama, sistem cukai baru yang diperkenalkan oleh British. Yang kedua, campur tangan British dalam adat resam orang Melayu. Peristiwa penentangannya, Datuk Maharaja Lela bersama Sultan Abdullah dan pembesar-pembesarnya mengambil keputusan untuk membunuh J.W.W. Birch. Datuk Maharaja Lela dan seputum telah membunuh J.W.W. Birch di Pasir Salak. Pada tahun 1877,
Datuk Maharaja Lela telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Penentangan Dol Said. Sebab penentangan, beliau mempertahankan kedaulatan Naning, menentang pelaksanaan undang-undang British dan bayaran cukai. Peristiwa penentangan. Pada tahun 1831, beliau telah mengalahkan British dengan menggunakan taktik gerila. Beliau telah mendapat bantuan dari pembesar daerah Seri Menanti, Sungai Ujang, Johor dan Muar. Pada tahun 1832, British menawan pusat pentadbiran Naning dan membakar rumah penduduk. British telah menjalankan 100,000 paun sterling untuk mengalahkan Dol Said. Namun, British berjaya mengalahkan Dol Said dalam serangan kali ketiga. Pada tahun 1832, Dol Said telah ditewaskan dan tinggal dalam buangan di Melaka. Penentangan oleh Sharif Masahur. Sebab penentangannya ialah menentang James Brooke yang meluaskan kuasa ke wilayah Sarikei dan mengambil alih pentadbiran. Peristiwa penentangan ini bermula pada tahun 1855. Sharif Masahur menyerang Mukah. Sharif Masahur bekerjasama dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Temenggung Hashim pula menyerang Kuching. Sharif Masahur tidak berjaya menewaskan Charles Brooke. Anak saudara James Brooke pula kembali ke Mukah. Pada tahun 1861, Sharif Masahur ditewaskan dan dibuang negeri ke Singapura. Setelah dibebaskan, beliau pulang ke Selangor dan membantu Raja Mahdi dalam Perang Kelang. Seterusnya, mari kita lihat penentangan Yam Tuan Anta. Sebab penentangannya adalah tidak bersetuju dengan perjanjian antara British dan Datuk Kelana Sungai Ujong. Beliau juga tidak bersetuju dengan British yang menyokong Datuk Kelana Sungai Ujong yang mengisytiharkan Teraci sebagai wilayahnya. Peristiwa penentangan Yam Tuan Anta. Yam Tuan Anta telah menawan Paroi dan telah membina kubu pertahanan. Namun beliau telah tewas dan berundur ke Bukit Putus. Setelah itu, Yam Tuan Anta dan British telah mengadakan rundingan perdamaian. Akhirnya beliau diiktiraf sebagai Yam Tuan Anta Seri Menanti. Mari kita lihat pula penentangan oleh Antenom. Antenom atau nama sebenarnya Ontoros bin Buyusan. Beliau merupakan ketua kaum Murud. Antara sebab penentangan Antenom adalah SBUB menjadikan kaum Murud sebagai buruh paksa untuk membina jalan. Seterusnya, SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. SBUB juga memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Peristiwa penentangan bermula apabila Antenom mengetuai pahlawan kaum Murud untuk menentang SBUB. Mereka telah menyerang dan membakar bangunan kerajaan. Antenom telah membina kubu di Silar Pinikit, Salangit. Pada tahun 1915, Antenom telah melancarkan serangan hendap terhadap SBUB. Seterusnya ialah penentangan Mat Saleh. Sebab penentangan beliau kehilangan kawasan pengaruh kepada syarikat Borneo Utara British, beliau membantah cukai yang dikenakan serta peraturannya yang membebankan. Seterusnya ialah peristiwa penentangan. Pada tahun 1897, beliau mendirikan kubu di Ranau dan menyerang Pulau Gaya dan Ambong. Akhirnya, Mat Saleh ditewaskan di Tambunan dan beliau terkorban. Yang terakhir, penentangan Datuk Bahaman. Sebab penentangan beliau ialah kehilangan hak mengutip cukai dan perlucutan jawatannya sebagai pembesar. Peristiwa penentangan beliau pada tahun 1891, beliau menyerang Balai Polis Lubuk Terua, kemudian menawan kembali dengan bantuan Tok Gajah dan Mak Kilau. Pada tahun 1894,
Beliau menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai, namun British berjaya menawan semula. Beliau telah berundur ke Kelantan dan mendapat perlindungan di Chiang Mai, Thailand. Seterusnya, mari kita lihat tempat-tempat penentangan. Yang pertama, Tok Janggut di Kelantan. Yang kedua, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Yang ketiga, Datuk Bahaman di Pahang. Yang keempat, Datuk Maharaja Lela di Perak. Yang kelima, Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Yang keenam, Dul Said di Melaka. Syarif Masahur dan Rentap di Sarawak. Dan Mat Saleh dan Antonom di Sabah. Syukur Alhamdulillah, setelah menyiapkan kajian tindakan ini, saya telah mengetahui sejarah pahlawan tanah air dan sebab berlakunya penentangan. Terima kasih kepada Cikgu Serani, ibu bapa dan rakan-rakan atas bimbingan dan tunjuk ajar. Akhir sekali, itik sekawan di dalam reban, riuh pagi di umpan seluang. Adat pahlawan rela berkorban, pantang undur sebelum berjuang. Terima kasih.